Maka naiklah Nabi Ibrahim, naik kepada langit ketujuh. Habis dah lah, Mi'raj habis dah. Nah, gerbak Mi'raj sampai kepada tangga ni sampai langit ketujuh. Lepas langit ketujuh tak ada tangga dah. Lepas Nabi Muhammad nak naik lagu mana? Dia ada cara naik lagu lain pula. Apabila lain tu Nabi Muhammad dah 7 petala langit, naik lagi lebih kurang 10 tingkat lagi. Dan dalam 3 tingkat lagi nak cukup 10. Naik kepada mustawa, naik kepada Sidratul Muntaha, naik kepada Shariqul Akhlam. Tempat nulis takdir ni. Kalau duk nulis di Lauh Mahfuz tu Nabi Muhammad tengok. Terkejut Nabi Muhammad kata tengok, oh lagu ni orang nulis takdirnya. Qalam ni makhluk Tuhan, nama qalam ni dia nulis di Lauh Mahfuz lagu ni, tengok tulis takdirnya. Nabi Muhammad tengok pada malam tu. Bukan macam pensel kita lah. Ulama kata Nabi Muhammad sebut dalam Bukhari kata Nabi Muhammad terkejut sejenis makhluk. Pelik dia tengok. Dia ni tukar jadi warna lagu ni, pelik semua. Tak boleh nak ayat cerita. Cuma Nabi Muhammad boleh royak kata situ ditulis takdir sahaja. Lagu mana rupa betul siapa Nabi Muhammad anjai tak erti nak sifat ke kerana terlalu indahnya bagi-bagi atas langit. Lepas pada tu naik kepada arah pun duduk bawah. Naik lagi pula naik kepada satu tempat dipanggil mustawa. Nah, maka ni panggil pergi tingkat ke-10 dah. Lepas pada langit tu naik 3 tingkat lagi. Apabila nak naik daripada langit yang ke-7 daripada Sidratul Muntaha apa semua, maka Jibril berhenti. Satu tempat Nabi Jibril berhenti. Jibril kata, wahai Muhammad, hamba boleh temui siapa sekat ni saja, mu naik sendiri dah kata. Katanya Nabi Muhammad, apa berhentinya kata daripada Mekah lagi kita pas Palestin pas naik apa berhenti. Pas hamba nak pergi jumpa lagu mana tak reti kala. Mana hamba tahu hamba tak biasa naik. Katanya Jibril, hamba juga tak biasa naik ni tempat ni. Cuma hamba dibenarkan. Hamba terbang setara mana siapa sekat ni paling tinggi. Malam ni paling tinggi hamba boleh terbang. Hamba naik sikit saja, hamba lakuh sikit saja. Nescaya hamba akan terbakar dengan cahaya Allah. Dengan cahaya. Nah, Tuhan bukan cahaya, terbakar dengan cahaya. Maka kalau hamba naik, hamba tak lagi pecah-cul pun. Jibril bisa tak bisa kita sebut dah. Jibril ni ada 900 sayap. Satu sayap dia boleh tutup dunia ni. Gelap. Hebat dia. Nabi Muhammad biasa, kita kenapa macam biasa, tubuh manusia lah, tubuh manusia. Jibril ni hebat setara mana tu satu tempat dia tak lagi juga. Tak boleh lawan juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai jubah, pakai serban kain biasalah. Kalau kita kain biasa bukan pakai baju besi. Kain serban biasa, kain syah biasa, selipar naik biasalah gitu. Jibril ni satu kali dia buat dengan Rasulullah. Nabi Muhammad kata, wahai Jibril, kita ni sain lama dah. Mu mari pun dengan rupa orang lain. Rupa sebenar mu lagu mana wahai Jibril? Mu tengok dah aku lagu ni. Aku nak tengok juga mu kita duk sain lama-lama lagu mana, tengok muka mu kata. Katanya Jibril, tak boleh ya Muhammad. Aku tak boleh sahih muka aku kat mu. Tak boleh, mu tak boleh nak tak mampu nak tengok. Lagu mana muka mu kita saing? Lagu mana muka saing ke? Cakap ambo nak kata gapo-gapo kata. Boleh tak mu tunjuk muka mu sebenar pada aku? Katanya Jibril gini ya. Bila nak jumpa? Katanya Nabi Muhammad, tengok malam ni boleh jumpa? Boleh tak? Boleh malam ni. Patu mana nak jumpa katanya Jibril? Jumpa kat rumah hamba lah. Katanya Nabi Muhammad di Mekah. Oh tak boleh. Mekah tak boleh. Mu cari tempat hak luar sikit. Katanya Nabi Muhammad, kita jumpa di Mina, tempat orang wukuf. Kita pergi jumpa. Tak apa malam ni lah. Lebih-lebih kurang malam sikit, pergi lah. Aku akan mari. Marilah pergi Nabi Muhammad pergi di Mina. Nak tengok saing dia ni Jibril. Marilah Jibril. Mari dengan rupa manusia. Katanya Nabi Muhammad lah, janji kata nak tunjuk muka sebenar ni, mana mari muka manusia kata. Katanya Jibril paling belakang. Lepas Nabi Muhammad paling belakang, katanya Jibril paling semula. Dia paling dia tak nampak apa Nabi Muhammad. Dia nampak kaki saja. Atas tu dia lenggok tak nampak. Tak tahu mana ujung dia. Lenggok dekat lenggok. Balik sana KLCC. Kalau KLCC kita nampak ke ujung cah situ dia. Ni dia lenggok pun tak nampak ujung. Sayap dia sebelah kau ni pun tak nampak, sebelah kau ni pun nampak. Rebah beleping Nabi. Tak tahu gapo dia, nampak gapo dia besar bentuk pun tak boleh nak royak, besar terlajuk tak tahu ke mana. Supaya kumeh tengok raksasa. Kumeh tengok raksasa. Dia dah tengok kaki saja tu tak nampak dah, tergelar dah. Pemandangnya dia tergelar dengan kaki saja dah. Tak tengok kepala lagi, tangan betih gapo dia lagi. Maka Nabi Muhammad tengok tu tak nampak apa dah. Kau ni atas ni ping rebah.
Jibril pun sambut kata, ya dah. Kita sai-sai juga, jangan minta kat benda pelik-pelik. Oh tak boleh sambut. Maka kali kedua dia tengok juga Nabi Jibril di atas langit. Ketika dia Isra Mi'raj tu, jumpa dengan Nabi Jibril pula. Nabi Jibril tunjuk rupa dia hak sebenar juga. Dua kali dia tengok Jibril. Jibril ni satu kali Nabi Muhammad buang dengan dia. Sayang biasa. Dia kata, Jibril, mu ni hijau dengan Tuhan ni kita kata lama dah lah. Sebelum aku lagi ada Nabi-Nabi dulu, muak turun wahyu, waktu apa dia. Berapa umurmu dia tanya umur dah pula. Umur Jibril. Katanya Jibril, hamba pun tak tahu umur hamba. Semenjak Nabi ada tu, hamba ada dah lama tu. Bila umur dia berapa ribu tahun katanya Nabi Muhammad. Hamba ni hamba tak ingat umur hamba, tetapi hamba bawa lagu ni. Di langit yang keempat tu, di langit keempat ada satu bintang. Bintang ni dia akan muncul 70,000 tahun sekali. 70,000 tahun. Dia bukan 70,000 je, 70,000 hari. 70,000 bintang tu akan buat klik kah. Habislah. Kena tunggu 70,000 tahun pula. Semenjak hamba ingatlah, hamba ingat umur hamba pernah lihat bintang hok muncul 70,000 tahun sekali tu 72,000 kali. 72,000 kali hamba pernah tengok bintang tu. Hok muncul 70. Lama mana je terakhir go. Bintang 70,000 tahun, 72,000 kali hamba pernah tengok. Maka Nabi Muhammad kata, ana tilkal kaukab. Mu nak tahu bintang tu siapa dia? Akulah wahai Jibril. Tenganga pula Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi ingat Nabi Muhammad tenganga dengan dia. Apabila Nabi Muhammad kata, aku bintang tu hak timbul 70,000 tahun sekali. Terkejut pula Jibril. Mung sebenarnya aku nak tengok mung selama ni rupanya. Aku lahir tu ada dah rupanya. Tu. Nabi Muhammad kata hadis Nabi kata, makhluk yang pertama dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Apa maksud nur Nabi Muhammad? Ada ulama kata roh Nabi Muhammad. Hak tu pertamanya. Ada kata nur Nabi Muhammad. Awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai'. Benda makhluk yang pertama dicipta adalah nurku, kata Nabi Muhammad. Dan bermula daripada nurku dicipta arah, dicipta syurga, dicipta lepas pada tu. Mu Jibril tahu berapa baru timbul. Jibril ingat lama dah, Allah baru tahu mung sebenarnya hak 70,000 muncul. Hak rupa ni baru ya. Hak pada rupa baru ni Nabi Muhammad sebenarnya. Orang-orang dulu, Nabi malaikat dulu tengok dah Nabi Muhammad. Naiklah Jibril tak berani naik. Katanya Nabi Muhammad, apa mu tak boleh naik? Saya tak boleh naik. Kalau saya naik, saya akan hancur dengan cahaya. Maka katanya Jibril, jalan sendirilah. Nabi Muhammad pun kata, sedihnya. Jalan molek-molek. Aku pas nak nanya siapa dia. Tadi aku semua perjalanan ni aku tanya mu, moga-moga ada pengalaman. Pahala ni, aku diri pun katanya Jibril tak boleh naik. Tak reti ke apa dia pengalaman di atas aku tak reti, mu naik sendiri. Maka Nabi Muhammad pun nak naik lah. Apabila Nabi Muhammad nak naik, maka dengar suara. Dia pun teringat satu benda. Apabila Nabi Muhammad nak naik, dia teringat. Dia teringat ke apa? Apabila Nabi Musa nak munajat dengan Allah Ta'ala kata, ya Musa ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, pecah selipamu. Wahai Musa, kalau kamu nak munajat dengan aku, pecah selipamu kerana kamu berada di lembah suci tua. Mari jumpa dengan aku, pecah selipamu. Maka Nabi Muhammad rasa tak molek lah jumpa dengan Tuhan pakai selipar. Kita pas nak masuk dalam bilik pakai selipar. Mereka yang hijau lagu ni nyo. Kita pecah selipar jadi nampak tak ada adab lah. Nabi Muhammad pun penuh dengan beradab, tunduk nak pecah selipar dia. Rasa macam tak selayaknya bawa selipar. Nak pecah selipar dia, maka terdengar satu suara. Suara tu kata, wahai Muhammad, jangan pecah seliparmu. Satu sunnah daripada sunnahmu lebih mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Semua benda yang dinisbah kepada Nabi, pakaian dia, jubah dia, selipar dia, asal ni selipar sahabat lain pakai. Selipar baju ni kain sahabat lain pakai. Serban ni pun kain serupa ya. Tetapi apabila Nabi Muhammad hok pakai, hok sarung tu Nabi Muhammad, maka benda tu jadi mulia selalu.
Setiap benda yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Tak sama baju yang pernah dipakai oleh Nabi dipakai oleh orang kafir, jauh bumi dengan langit. Dengan siapa-siapa dia pun. Beza dia, Jibril dia kata sayap boleh hacur pergi tempat tu. Apabila pakaian tu Rasulullah sarung, tak hacur, tak berat, tak tengok hebat tak hebat. Ni nak royak cerita kita ni setara mana kita rasa kita ni hina, kita ni malah, kita ni jahil, kita ni jahat. Jangan tinggal orang baik, jangan malah saing dengan orang baik. Ni kelebihan kita duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang juruh. Tu kelebihan. Sekalipun kita tak juruh, kaki lipat ya sebenarnya, tetapi jangan tak saing dengan orang baik. Sekalipun kita ni tak juruh, saing juga dengan orang baik-baik. Ni tengok orang baik lagi jauh, tak ada kelebihan. Ni nak kata Nabi Muhammad nak tunjuk kata selipar ni boleh hacur, Jibril boleh hacur, tetapi apabila hamba saut sudah tak hacur. Cahaya tidak dapat menghacurkan selipar Nabi, jubah Nabi, serban Nabi tak hacur. Jibril 900 ayat hacur lebu. Nabi Muhammad sarung saja benda tu tak gorek lalu. Nak kata kelebihan bersaing dengan orang baik, duduk dengan orang baik, kita kubal pun jangan tinggal orang baik. Mudah-mudahan dia boleh tolong kita. Ni duk saing dengan kaki lipat dia belakang. Sampai bila nak jadi baik, jadi juru? Apabila lagu tu sekalipun cerita ni ada cerita ni riwayat dia khilaf lah bab masalah cerita lagu ni. Cuma ulama bersepakat dan hampir ulama tak ada tolak kata Nabi Muhammad naik daripada naiklah atas pada mustawa, naik pada gapo semua pakai selipar. Tak ada riwayat kata Nabi Muhammad pecah selipar dia naik temu dengan Tuhan, tak ada riwayat. Semua kata Nabi Muhammad naik dengan selipar belakang. Cerita saat ni riwayat dia sekalipun tidak sahih, tetapi ada cerita juga. Hak balas salah Rasulullah pakai selipar naik pas jumpa dengan Tuhan, hak tu memang sepakat ulama kata. Pada malam tu semua makhluk berada di bawah tapak selipar Nabi belakang. Kan Nabi naik pada arah atas pada arah. Jadi semua makhluk di bawah tapak selipar Nabi. Orang lain ni ada yang lukis gambar capal letak atas kepala apa semua tu isyarat sahaja. Sepatutnya tidak layak kita letak selipar Nabi di atas kepala. Kerana apa? Pada malam Isra' Mi'raj selipar Nabi atas pada arah, bukan atas pada kepala kita. Sebab tu ulama kata selipar Nabi lebih mulia daripada muka pok kita belakang. Dah atas pada syurga, atas pada arah selipar Nabi. Tak atas pada pun tak layak sebenarnya letak. Cuma buat isyarat-isyarat saja. Tempat kita hari tu selipar Nabi mari ziarah kita. Replika artifak Rasulullah mari. Negeri lain boleh 3-4 juta pengutar tiket. Tempat kita boleh 300,000 sejuta pun tak siapa. Orang kuat agama pak kita tapi tak si tengok selipar Nabi. Apa rasa muka kita lebih mulia daripada selipar Nabi. Kalulah selipar hok mari saat ni, selipar hok Nabi sarung pada malam Isra' Mi'raj. Kita nak kata lagu mana? Kalau dia boleh kecek dia akan cerita pengalaman dia di kaki Rasulullah jumpa dengan orang ni, jumpa dengan lagu mana? Dia naik sampai mustawa ni. Muka kita aja naik lagu tu. Semaya aja khusyuk naik langit pertama. Dok pun. Dok rasa kita lebih warak daripada selipar, lebih mulia daripada selipar. Fikir ke? Tak usah kita tengok langsung. Dia mari dah tempat kita. Replika karut. Dok ni contoh asli lah mari. Ada artifak dia, hak bentuk hak dia ambil dia tiru. Hak ni hak asli mari. Tak usah kita tengok. Apa? Rasa tak perlu, rasa tak lebih mulia daripada selipar tu. Patut mari tu berambak nak mari tengok ni. Dia soson contohnya lah. Kita tak tahu selipar tu hak Nabi Muhammad sarung ketika Isra' Mi'raj. Biarlah bukan tak sarung ketika Isra' Mi'raj pun, dia boleh sarung kaki Nabi pun mulia tak ada kata ngam. Dia tanggung tubuh Nabi. Tanggung tubuh Nabi. Kalau serba dia kepala saja. Kalau syah dia tak bahu saja. Selipar ni dia tanggung seluruh tubuh Nabi. Dia duduk bawah sekali duduk tanggung. Sebab tu ulama dulu khodai dulu orang-orang berkhidmat dengan ulama dia pergi selipar. Apa yang pergi selipar? Sebab selipar dia tanggung semua tubuh guru dia. Sebab tu paling berkat sekali selipar. Maka sebab tu gigak tengok sekali. Lah ni tak ada dah lah, tak sedap menyesal dah lah. Nama yang mana kita tengok takut dia ada cerita. Habis lah bagainya. Nama bagai tak ada dah lah. Dia awak kelik dah lah jangan awak mari sini kata. Bila-bila kalau ada peluang pula dia mari pakak kita tengok. Tak rugi kita tengok benda-benda lagu tu. Pada duk tengok apa dah? Pengangkut sayur dah, sinetron, naging lah, 5 beta ular gocoh dengan serigala lah, beta jadi ular jadi orang, telopong. Tak benar nak hari tu. Kalau selagi mana tak habis naging.
Ge gak tengok selipar Nabi deh sekali-sekala biar lagu tu. Ni baru tak cara ya nampak tak bersungguh, tak madu. Orang tua panggil tak madu lah mana. Oh tak ada dah, tak suruh tanyalah tiket berapa, tak suruh karut dah, tak ada dah. Macam cerita ni dah lepas dah kata bila tak so bo. Dia cuma pula pukul berapa? Mana bagi habis dah ni. Oh nanti yang mari sekali pula ngeping gitu. Bukan ambo ni ejeng suruh kita tengok god tu, tapi benda tu tak sepatutnya kena gilah tengok ni. Dia tu boleh kata lebih mulia daripada seluruh jasad kita. Dia rasa selipar siapa? Selipar Nabi kita ni cahaya ya. Duk rasa kita takwa lagi. Rasa tawaduk gak sekali-sekala dengan Nabi. Mak berjumpa dengan Allah Taala. Ni kena sebut molek ni tauhid sini sikit. Gelecoh sini jadi Wahabi lah kita, jadi Mujassimah lah kita. Nabi Muhammad kata hamba jumpa Allah Taala di langit. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Taala di langit. Di langit itu Nabi Muhammad berada di langit ketika berjumpa dengan Allah. Allah Taala sendiri tidak bertempat. Allah Taala tidak bertempat, tidak ada di atas langit, tidak ada di mana-mana. Nabi Muhammad royak, hamba ketika jumpa dengan Tuhan, hamba berada di langit. Supaya hamba kata hamba jumpa dengan kawan ni di Kuala Lumpur. Jumpa mana hamba tengok dalam TV. Dia tak duduk Kuala Lumpur, dia duduk Kelantan ni, hamba jumpa dia di Kuala Lumpur. Tak semestinya kawan tu berada di Kuala Lumpur. Maka Nabi Muhammad sebutnya hamba berada di langit pada masa tu ketika berjumpa dengan Tuhan. Bukan Tuhan berada di atas langit. Tuhan buatlah kaifiat lagu mana. Yang penting Nabi Muhammad saja berada di langit, Nabi Tuhan tidak bertempat. Maka apabila lagu tu mula-mula Nabi Muhammad berjumpa, dia apa sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Keberkatan tahiyah, penghormatan, keberkatan, kebaikan semua milik Allah Taala belaka. Tuhan ilham kepada dia menyebut tahiyat yang kita disebut tiap-tiap kali semaya. Nabi Allah Taala apabila dengar tahiyat lagu tu, maka Allah Taala jawab lalu kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam berkat juga kepada kamu wahai Nabi, dan keberkatan dan semuanya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keberkatan dan rahmat kasih sayang untuk kamu. Kita Nabi Muhammad jumpa Tuhan. Kita kalau jumpa dengan Datuk Vida lah, contohnya minat kaki Datuk Vida, saya dia duk sebelah tak kecek dah. Duk kecek dengan Datuk Vida, tak cara dah kita dia. Kalau jumpa orang besar tak ada cara dah. Saya dia tak akan cuik. Hamba nak kecek. Demo apa dia? Nak kecek dengan orang besar lah kononnya ni. Jumpa dengan menteri kau, jumpa dengan siapa dia? Tak kenal dah guru kita sebelah. Tapi Nabi Muhammad jumpa dengan Tuhan, ingat lagi kok kita. Nabi Muhammad wisalah, Tuhan jawab patut kita tak cara dah deh. Tak cara dah umat tak ingat dah. Engkau jumpa dengan Tuhan. Kita jumpa dengan orang besar pun tak ingat kau orang dah. Dak Nabi Muhammad ingat kepada kita, dia sebut apa? Sambung selalu. Apabila Nabi Allah Taala wisalah, dia sebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera juga ya Allah ya Tuhanku kepada zuriat aku, zuriat dia, ahli keluarga dia dan hamba-hamba yang soleh. Ingat lagi pok kita, hamba soleh duduk ikut lanah ko, duduk mana ko, Nabi Muhammad sambung selalu untuk pok kita. Tengok Nabi Muhammad. Deh, kita boleh nikmat sikit lupa dah Nabi Muhammad. Kereta besar sikit tak siwak maulud dah. No, pitih banyak sikit so tak siwak. Berat kata kita setara mana. Nabi Muhammad jumpa dengan Tuhan, sebut lagi nama kita. Kita jumpa dengan Datuk Menteri, mak ayah tak boleh sebut. Hamba orang ikut lanah, malu nak sebut. Anak kawan tu lah sebut, nak sebut nama ayah kita pun tak ingat. Apa? Koya dengan jawatan, dengan harta, dengan pangkat. Nabi Muhammad jumpa dengan Tuhan, habis pangkat, habis. Balik sana tung Tan Sri kau bergabung dia balik sana tu dah boleh. Nabi Muhammad ingat lagi kau pok gitu. Apabila lagu tu maka Tuhan pun fardu ke semaya. Nabi Muhammad tak minta gapo dia pergi jumpa dengan Tuhan. Nabi Muhammad ayat cerita kata ya Allah ya Tuhanku, Ibrahim dapat pangkat Khalilullah, kekasih Tuhan. Nabi Musa dapat peringkat Kalimullah, orang bercakap denganmu. Hak ni dapat Ruhullah, hak ni dapat kau ni. Maka Allah Nabi Muhammad senyap tak minta gapo dia. Tengok Nabi Muhammad ni berjuru sungguh.
Tak kata gapo, kata kalau kita kat ale-ale kecek. Oh iyalah tanyalah projek-projek kat rumah hamba. Jalan-jalan tu sekerak. Nengok ada kau. Berhenti lagu tu mana boleh sudah-sudah lah patutnya kalau kecek gitu. Nabi Muhammad tawaduk. Tak ada kepentingan senyap tak patut dia dengan Tuhan minta belaka tak. Maka Tuhannya tahu hati kekasih dia setara mana. Bukan buat-buat ni zuhud ni warak ni bukan tawaduk ni bukan buat-buat ni. Maka Allah Taala kata jangan bimbang Muhammad. Mu itu Habibullah kekasih aku. Hanya sebut belakang Nabi Muhammad gini-gini. Nabi Muhammad suka tu gak senyum nak kata kan. Hari ni aku nak beri benda kepadamu. Aku fardukan kepada kamu dan umatmu 50 kali sembahyang. Oh, suka Nabi Muhammad. 50 kali ya Allah ya Tuhan aku tak reti nak bayar. Sudah turun. Turun ni jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Boleh ke apa dia ya Muhammad?" Nabi Musa ni pandai juga dia panggil. Nak turun dia panggil. Tujuan apa dia panggil? Nabi Ibrahim tak panggil. Lepas tu lepas pada panggil, tanya boleh ke apa dia? Nabi Musa ni dia pernah minta dengan Tuhan. Ingat dulu cerita Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Ini aku nak tengokmu wahai Allah." Tak boleh tengok dia kan? Dia hanya boleh kecek saja dengan Allah Taala, tengok tak boleh. Maka untuk melepas rindu tak apa, hamba tengok mata yang tengok Allah Taala. Jadi dah. Dia panggil Nabi Muhammad nak tengok mata Nabi Muhammad sebab mata tu tengok Allah Taala. Oh nak tengok, nak tengok mata. Oh ni orang ni kan. Boleh tengok mata, tengok mata Allah Taala tak apa dah. Allah suka dekat dia. Wak lolok tanya, jumpa ke apa dia? Ni nak tengok mata ni. Nabi Muhammad kata Tuhan semaya 50 kat hamba. Allah katanya Nabi Musa 50. Umat hamba ni orang debet-debet dah Bani Israel 2 waktu saja. Tak semaya bay juga. Tak lekat juga. 50 waktu umat demo ni kecil-kecil. Umur 35 mati dah Bahaya di kecil manis lah berapa dia. Nama. Pok kita tengok. Umat hamba beratus tahun ngomong. Maya 2 rakaat malah pahit. Tubuh kata-kata. Tak so. Gi minta sekali lagi. Wahai Muhammad. Minta perendah lagi. Nabi Muhammad pun. Allah jujur sungguh. Gi naik. Minta semula. Tengok peluang. Bukan kata sekali gi tengok Allah Ta'ala. 2-3 kali. Sampai 9 kali tengok. Sekali gi tengok 5 turun. Nabi Musa panggil pula nak tengok mata dia. Nak tengok mata kau tak ni baru tengok. Tengok. Muhammad boleh ke dia pula? Ya turun 45. Tak boleh lagi. Gi minta turun lagi. Turun aja turun kita panggil pula. Mau tengok berapa pula boleh? 40. Dia dah tengok ni. Nabi Musa dah tunggu bawah ni. Dah tunggu bawah nak tengok orang mata. Sebab tu ada hadis. Nabi sebut hadis ni hadis musalsal. Nabi kata man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Siapa dia tengok aku katanya Nabi Muhammad boleh masuk syurga. Siapa dia pernah tengok orang yang pernah melihat aku masuk syurga. Ada riwayat hadis lain kata siapa dia mansafahani, siapa dia bersalah dengan aku masuk syurga. Siapa dia pernah bersalah dengan orang yang pernah bersalah dengan aku masuk syurga. Jadi kita alhamdulillah pernah bersalah, orang yang pernah bersalah dengan pernah bersalah siapa kepada Rasulullah. Alhamdulillah tutup guru kita semua ada sanak lagu tu rantaian sanak pernah salih dengan orang pernah salih siapa kepada Rasulullah. Sekalipun kita tak ada tangan Rasulullah tak apalah kita pernah pergi orang pernah pergi lagu tu. Nama biar ada rantaian sanak. Ni kita ada sanak juga salih siapa dengan Yahudi. Salih jeng malu gitu. Salih dengan Firaun akhir sekali. Tak jeng. Salih dengan Firaun tak ada apa. Jadi rezeki juga kita ni boleh juga salih dan tengok mata orang pernah tengok mata kesanga siapa kepada Rasulullah. Lagu tu lah apabila sudahnya boleh 5 akhir sekali Nabi Muhammad katanya Nabi Musa kata pergi naiklah perendah lagi. Katanya Nabi Muhammad Allah hamba malu mata dah. 9 kali naik turun. Ginilah hamba pakar redha. Akhir sekalinya munggo Tuhan kata 5 ini bersamaan dengan 50. Demo semaya 5 ni sama dengan 50 dah. Maka Nabi Muhammad pun turun ke Mekah ke Palestin naik kepada Mi'raj, turun direct gini. Tak singgah dah Palestin. Pakai tinggal direct, singgah direct ke Mekah. Apabila singgah direct ke Mekah, Nabi Muhammad pun pada pagi tu tak semaya subuh, terima dah semaya tak semaya subuh apa Jibril tak mari turun lagi mengajar. Jibril mari mengajar bab semaya 2 hari, dia turun waktu zuhur mula. Maka Nabi Muhammad start mula-mula semaya zuhur. Sebab tu dipanggil semaya zuhur. Sebab zuhur maknanya zahir. Satu-satu sembahyang yang terzohir awal-awalnya sekali adalah sembahyang zuhur. Lepas tu sembahyang asar sapalah 2 hari. Awal pertama Jibril mari ajar sembahyang di awal waktu, esok ke sembahyang akhir-akhir waktu berlaku. Maka apabila Nabi Muhammad tak sembahyang subuh, dia pun nak beritahu kepada umat dia cerita Isra Mi'raj ni. Monggo Tuhan suruh ayat beritahu. Sudah. Tuhan ayat dah kata Muhammad
Pengalamanmu malam ni akan menjadi ujian kepada kamu dan umatmu. Nabi Muhammad tak nampak lagi. Maka apabila lagu tu ceritalah Abu Jahal mari panggil semua orang apa, Nabi Muhammad pun cerita. Dia kata semalam hamba pergi ke Palestin, Masjid Aqsa. Lepas tu sebelum subuh hamba kelik dah. Dengar hak tu baru tak naik langit lagi Cerita tu baru. Orang kafir pakak sokor kepada Muhammad. Ya, temu dah. Ngaruk dah cerita. Orang hak tak kuat iman pun kata Muhammad dulu hamba boleh percaya lagi lo ni melapau dah kecek ngaruk habis. Jadi ujian kepada orang mukmin habis hak tak kuat iman jadi murtad semula. Dah tak percaya kepada Nabi Muhammad, murtad bukan main-main bagian ni. Tak percaya kepada iman tak jadi masalah lagi. Tok iman ni lepak tak apa. Tok iman tok kodi kau gapo dia. Tok mufti ni ngaruk tak apa lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad kita rasa syok sikit penuh dah iman kita. Allah bahayanya lah. Ngah Tuhan supa mengko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua tu tak boleh nak syok sikit rasa ambuk pun. Apabila lagu tu orang pergi jumpa dengan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang sayang rapat Nabi. Maka dia kata wahai Abu Bakar, mu tak dengar dak cerita sayangmu Muhammad lah ni duk pagi tadi doyak cerita orang duk pakak sokor dia belakang. Cerita gapo dia kata? Dia kata dia pergi ke Palestin, Masjid Aqsa, pas kelik sebelum subuh. Tidak kau sokor dia orang. Abu Bakar kata Abu Bakar ni dah biasalah. Palestin apa semua gi nego gi gapo. Mungkin sebulan juga nak sapa ke Palestin, pas tu nak kelik pula 2 bulan lebih rasa 3 bulan baru sapa tu mu kata. Maka dia kata hamba dengar sendiri. Katanya Sayyidina Abu Bakar kata betul kau Muhammad kecil lagu tu. Betul. Hamba dengar hati hamba tu orang duk suka dia lagi. Katanya Abu Bakar kalulah Nabi Muhammad kata lagu tu. Dia kata dia pergi ke Palestin dan dia naik pula ke langit dan turun pula. Nescaya hamba akan percaya. Dia pula Nabi Sayyidina Abu Bakar pula sambung kalau naik ke langit hamba akan percaya. Maka semenjak daripada tu dia diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang betul-betul percaya dengan Nabi 100%. Tak pernah kata no. Yes macam Nabi Muhammad betul comel lagu mana Sayyidina Abu Bakar lagu ni comel molek tak ada gitu Sayyidina Abu Bakar betul sungguh jujur. Maka dia pergi temu dengan Rasulullah petang tu dia kata ya Rasulullah pagi tadi hamba ada dengar cerita orang mari ayat cerita kat hamba kata mu ayat cerita gini. Aku percaya 100% munggu Nabi tak ada masalah. Cuma wahai Sayyidina wahai ya Rasulullah, hamba nak suruh mu tunjuk kepada hamba satu bukti. Tunjuk kepada hamba lah satu bukti khas untuk diri hamba yang kamu ni Nabi. Hamba percaya dah cuma nak tunjuk bukti untuk diri hamba lah kepada hamba. Maka katanya Nabi Muhammad mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu tak cukup lagi. Sayyidina Abu Bakar kata cukup ya Rasulullah. Hamba rasa penuh dah dalam dada hamba. Apa? Rupanya Sayyidina Abu Bakar pernah bermimpi. Zaman muda dia dulu dia pernah bermimpi. Dia akan jadi saing kepada seorang Nabi. Jadi tok tua kepada Nabi. Jadi pembantu Nabi. Maka mimpi ini dia tidak pernah beritahu kepada orang. Sehingga ke Nabi Muhammad kata mimpi kamu wahai Abu Bakar. Terkejut dia. Gedak naling. Ada orang tahu cerita ni mimpi dari hati dia ni. Maka dia pun percaya 100%. Naik iman sengak. Jadi itulah cerita secara ringkasnya mengenai semaya kita. Jadi apabila kita dengar cerita nak sapa semaya ke tempat kita ni, semaya Zuhur, semaya gapo lagu tu cerita dia, maka hargailah semaya hok kita boleh tu. Semaya tu biar tambah. Sempena boleh rejak ni boleh semaya orang panggil. Tambah ke pengetahuan kita ruku semaya kena ingat semaya kalau hok molek dah bertambah khusyuk sikit gapo apa semua ni sempena bulan Rejab ni kita beki semaya kita mau cerita bab semaya tu ganah dah apabila siapa kita buat main-main. Nabi Muhammad nak terima semaya ibadat lain melalui Jibril tu hari kau Jibril kata gi atas Nabi Muhammad tapi semaya Tuhan suruh mari ambil sendiri nak kata benda tu besar dan mulia Jadi jagalah semaya kita, perhatilah semaya kita. Katanya Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu merupakan mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj. Kita nak mi'raj supaya Nabi Muhammad tak boleh. Tetapi Allah Nabi Muhammad buat kelik satu kaifiat, satu cara nak bermi'raj dengan Allah Taala. Orang mukmin apabila akad takbir Allahu akbar, naik terbang roh dia bersama Allah Taala. Tapi orang tak mukmin enggak pening selalu. Pok kita aku tak kata bi Allahu akbar nak naik ke langit nyambat dia malaikat pergi ke Maidin. Jumpa Maidin akhir sekali.
maka tak ada khusyuk. Jadi baiklah semaya kita, mudah-mudahan sembahyang yang baik yang betul itu dapat mengubah perangai kita. Allah dan Nabi beritahu, orang semaya betul-betul perangai jadi baik. Kalau orang duduk semaya tapi perangai tak juruh lagi, duk mengopak, duk ngata kat orang, duduk gini, duk kedekut, duk gapo lagi, hak tu tak juruh lagi. Semaya dia tak tahu mana lagi. Cakap kita kata Tuhan nipu dalam semaya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya boleh cegah benda fahsya, benda munkar. Kami ni semaya tapi Tuhan kata tak perangai tak juruh lagi. Dia tak semaya lah mana lagi. Ada cacat celah dia menyebabkan semaya dia tak ada kekuatan nak merubahkan perangai dia. Jadi kita berharaplah sempena bulan Rejab ni mudah-mudahan kualiti semaya kita bertambah. Kita semaya khusyuk tak rugi. Tak kata boleh ke orang lain, tak boleh kita juga ni. Jadi sempena bulan Rejab ni tambahlah sikit mengenai sembahyang kita, wallahu a'lam.